Okey. Hari ini kita akan mempelajari bab baru iaitu 8.2 dengan 8.3. Itu ia berkaitan dengan garis silang dan garis selari. Okey. Garis silang dengan garis selari. Okey, kita ada 5 sudut yang kita akan pelajari dalam topik ini, iaitu sudut bertentang bujur, sudut bersebelahan, sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, sudut bertentang bujur dan sudut bersebelahan ini adalah ia adalah terbentuk bila ada garis bersilang. Okey, dia terbentuk bila ada garis bersilang. Okey, ingat tak macam mana garis bersilang? Okey, lepas ni cikgu akan tunjuk. Lepas tu untuk garis sudut sepadan, garis selang-seli dan garis pedalaman. Okey. Ia terbentuk apabila ada garis selari. Kalau ada je garis selari, jadi adalah sudut-sudut ketiga-tiga sudut ni. Okey, dalam garis selari ni dia ada berkaitan dengan rentas lintang. Okey. Rentas lintang ni cikgu akan tunjuk selepas ini. Okey, pertama kita akan masuk ke garis bersilang dahulu. Okey, tips dia. Okey, cikgu bagi tips dekat sini. Bila cikgu akan letak sini. Bila dua garis berjumpa, bila dua garis berjumpa dan bertemu pada satu titik yang sama. Satu titik yang sama. Itu adalah garis bersilang. Jadi apa-apa garis yang bertemu ataupun berjumpa pada satu titik yang sama, itu adalah garis yang bersilang. Okey, sebelum kita nak masuk ke dalam pembelajaran garis bersilang, cikgu nak bagi contoh. Garis bersilang ni, dia boleh jadi contoh ni, contoh garis seperti begini, begini dan begini. Okey. Kita lihat di sini, garis bersilang. Okey. Pertama sekali kita perlu tahu titik persilangan dia di mana. Persilangan. Okey. Titik persilangan untuk kedua-dua garis ni adalah di sini. Titik persilangan garis ni adalah di sini. Jadi bila ada titik persilangan, bermaksud ini adalah garis bersilang. Jadi apa-apa yang ada titik persilangan itu adalah garis bersilang. Okey. Jadi di bawah ni adalah ni ada titik persilangan, ni adalah titik persilangan. Okey. Selepas itu cikgu nak bagi contoh. Okey. Cikgu nak bagi contoh. Okey. Contohlah. Ni adalah tempat meletakkan laptop. Okey. Daripada sini dapat tahu tak mana garis bersilang? Mana garis bersilang dia? Okey. Tengok garis bersilang dia adalah contoh cikgu lukis. Ni cikgu letak garis macam ni. Lepas tu garis macam ni. Lepas tu garis macam ni. Cikgu ikut dia punya garisan ni. Lepas tu cikgu gabung. Kejap. Dia sebenarnya macam ni. Garisan dia adalah begini dan begini kan? Jadi dekat sini kita dapat tahu ini adalah titik persilangan. Di sini adalah titik persilangan, di sini adalah titik persilangan. Okey, cikgu cuba untuk lukiskan. Okey. Tadi cikgu lukis. Cuba cikgu sambung. Okey. Jadi, cuba tengok titik ni. Okey, yang garisan ni dengan ni. Jadi, mana titik persilangan dia? Sinilah. Ni titik persilangan. Ni titik persilangan, titik persilangan, titik persilangan, titik persilangan. Okey, dah fahamkan titik persilangan? Garis bersilang adalah bagaimana? Faham? Kita tengok contoh ni. Okey, kita nampak di sini A, B, C, D adalah 4 sudut yang terbentuk. Okey, 4 sudut yang terbentuk. Okey, kita dah tahu ini adalah garis persilangan sebab kita ada 2 garis. Ini adalah garis A, B dan C, D. So, garis A dengan B, garis A, B dan C, D, dia bertemu pada titik
yang sama. Okey, dia bertemu di sini. Jadi bermaksud itu adalah garis bersilangan. Jadi apabila kita lihat daripada sini, kita tengok dekat sudut A. Okey, sudut A. Okey, dekat sudut A dengan kita, cikgu akan ambil dua sudut. Sudut A dengan sudut D. Okey. Okey, ini adalah sudut A dengan sudut D. Okey, kita dapat lihat daripada sini. Okey, sudut A dia akan sama dengan sudut D. Sebab apa? Sebab dia sudut bertentangan bucu. Okey, kita ada bucu. Kita ada bucu sini. Dan kita ada bucu dekat sudut A. Kita ada bucu dekat sudut D. So, bila dia bertentangan, opposite, jadi bermaksud sudut A dengan sudut D adalah sama. So, di sini. Okey, sudut A dengan sudut D adalah sama. Jadi, kalau contoh, sudut A sama dengan 80 darjah. Okey, sudut A adalah 80 darjah. Jadi, bermaksud sudut D adalah 80 darjah juga. Jadi, dia akan jadi macam ni. Sama dengan 80 darjah. Maksudnya sudut A dengan sudut D sama dengan 80. So, dua-dua adalah 80. So, sama juga konsep dengan B dengan C. Kita macam lihat cermin. Kita macam contohlah ni adalah satu cermin. Okey, dia bersebelahan je. Okey, dia bertentangan bucu. Okey, dia macam pantulan. Dia nak tengok diri dia sendiri. So, B dengan C ni adalah sama. So, dari sini kita lihat sudut B sama dengan sudut C. Jadi, kalau contoh sudut B sama dengan 70 darjah, jadi bermaksud sudut B sama dengan sudut C sama dengan 70 darjah. Okey, faham? Setakat ni untuk ni adalah bermaksud sudut. Okey, ni adalah sudut bertentangan bucu. Okey, cikgu garis kat sini. Okey. Untuk sudut yang seterusnya adalah sudut bersebelahan. Okey. Apabila kita cakap bersebelahan, kita dengar dia cakap bersebelahan. Jadi bermaksud, kita tengok garis ni. Okey, bersebelahan dia adalah A dengan D, A dengan B. Itu adalah sudut bersebelahan. Kalau contoh, C dengan D pun bersebelahan juga. Okey, kalau contoh A dengan C pun bersebelahan juga. Lepas tu B dengan D adalah bersebelahan juga. Kita tengok colour dia. Okay? So, kita tengok kat sini. Jadi, A dengan B adalah bersebelahan. So, bila bersebelahan, ingat tak yang sudut yang kita belajar pada topik 8.1 hari tu? Sudut pada garis lurus. So, apabila kita cakapkan sudut pada garis lurus, dia berkaitan dengan 180 darjah. Sebab dia cakap garis lurus kan? So, bermaksud dia adalah sudut 180. Jadi, kalau dekat sini, okay, kalau contoh A dengan B, dia adalah sama dengan 180. Apabila A tambah dengan B, dia akan bersamaan dengan 180. Apabila C dengan D, okay, dia akan 180. Kita tengok colour ni. Okay. Faham? Ni senang je. Yang ni adalah nama dia garis bersebelahan. Sudut okey. Ini adalah dinamakan sudut bersebelahan. Okey, ini adalah sudut bersebelahan. Okey, ingat sudut bersebelahan. Salah. Sudut bersebelahan dengan sudut bertentangan bucu. Bila sudut bertentangan bucu, dia akan sama dengan. Apabila sudut bersebelahan, dia akan tambah. Okey.
Jadi apa yang dimaksudkan dengan garis bertentangan bucu dengan garis bersebelahan adalah, kalau contoh diberi satu A, B. Jadi ini adalah bertentangan bucu apabila awak anggap je sini adalah ada satu cermin. Jadi dia berpantul. Apabila berpantul, bila kita tengok muka kita dekat cermin, sama je kan? So samalah dengan konsep A dengan B ni. Dia bertentangan bucu. Dia sama je. Kan? A sama dengan B. Okey, kalau contohlah diberi ni adalah sudut bertentangan bucu. Okay. Kalau contoh diberi satu sudut lagi. Okay. Ini adalah titik persilangan. Jadi di sini satu sudut A, satu sudut B. Okay. Di A, B. Kita nak cari kalau contoh A ni berapa. Jadi kita tahu ini adalah garis lurus. Kita dah belajar sudut garis lurus pada garis lurus adalah 180 darjah. Pada garis lurus adalah 180 darjah. Okey. Jadi kita tahu sudut A sama dengan sudut B. Okey. Bukan. Sudut A tambah sudut B adalah 180 darjah. Faham? Kalau contoh, ini kita dah belajar sebelum ni. Jadi contoh kalau sudut A adalah 70. Jadi sudut B adalah berapa? 180 tolak 70 darjah. Dapat 110 darjah. Itu adalah sudut B. Faham? Okey, kalau contoh satu lagi sudut diberi C. Jadi apakah sudut C? Cikgu dah cakap tadi, kalau dia ini dia nampak macam ada cermin. So dia bertentangan. So maksudnya B dengan C adalah sama. Jadi C adalah 110. Faham? Ini adalah bertentangan bucu. B dengan C bertentangan bucu. Apabila A tambah B adalah bersebelahan. Okey. Sudut bertentangan bucu ini adalah sudut bersebelahan.